Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Alhamdulillah, kita bertemu pada pagi Jumaat yang penuh barakah untuk mengikuti satu pembicaraan ringkas tentang upaya ataupun usaha pengetarabangsaan bahasa Melayu yang sedikit banyak saya terlibat dalam upaya itu, bermula dari zaman saya berada di kampus, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, hingga kini insya-Allah. Gerakan awal saya sebagai penyandang kursi Zaba Institut Peradaban Melayu UPSI dalam hal pengetarabangsaan ini telah bermula sebenarnya pada waktu saya menuntut di UKM sebagai kumpulan keempat dan kumpulan perintis Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu yang kini dikenal sebagai Institut Alam dan Tamadun Melayu ataupun ATMA. Pada tahun 1976 itu saya berada di tahun ketiga pengajian di UKM, di IBKKM. Saya dan rakan-rakan dalam persatuan mahasiswa menganjurkan persidangan serantau tentang kebudayaan Melayu. Dan ketika itulah kami mula berkenalan dengan tokoh-tokoh ilmu dari alam Melayu, khususnya dari Indonesia, tokoh seperti almarhum Profesor Sultan Takdir Ali Shahbana yang menjadi tokoh bahasa dan tokoh sastra serta ahli falsafah yang besar dalam kalangan alam Melayu, di alam Melayu, dan tokoh akademik atau tokoh ilmuwan Islam dari Filipina, iaitu almarhum Profesor Adi Baghul juga sempat kami undang, di samping tokoh-tokoh dalaman seperti tokoh besar Profesor Said Muhammad Hakim Altas, Profesor Kamal Hassan, Profesor Osman Bakar, almarhum Dr. Faisal Osman, dan yang lain-lain. Jadi bergerak dari pengalaman itu, apabila saya mula bertugas terutama di Dewan Pembinaan Pustaka, kami terlibat dalam penganjuran pelbagai seminar, persidangan dan promosi bahasa dan sastra Melayu ke peringkat antarabangsa. Secara khusus apabila kerajaan meluluskan Penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu ataupun MABM pada tahun 1997 dan disusuli dengan permulaan kegiatan pada tahun 2000. Setiap saban tahun DBP mengadakan program pengetarabangsaan, terutama persidangan antarabangsa bahasa Melayu yang melibatkan wakil wilayah-wilayah sedunia dari Eropah, dari Amerika Utara, dari Rusia, dari Asia Timur dan juga Oceania, bahkan negara-negara lain yang tercakup dalam konteks perkembangan bahasa Melayu, termasuk Sri Lanka, dan di Asia Tenggara Kambodia, Thailand, juga Singapura dan Indonesia. Jadi dalam sidang MABM ataupun persidangan antarabangsa bahasa Melayu itu, kami bersidang mengadakan mesyuarat eksekutif, iaitu merancang kegiatan-kegiatan di peringkat antarabangsa, termasuklah antaranya kursus-kursus bahasa dan sastra di pelbagai tempat di dunia, mengadakan persidangan, mengadakan pertukaran keahlian dan juga program pertukaran pelajar. Di samping itu direncanakan juga soal penerbitan, dan akhirnya terbitlah jurnal Melayu, iaitu jurnal antarabangsa yang membicarakan pelbagai aspek peradaban ataupun tamadun Melayu. MABM bergerak tetapi barangkali dengan soal terbentur oleh faktor kewangan. Kemudian sekitar tahun 2012, sewaktu saya menjadi ketua pengarah Dewan Pembinaan Pustaka, diupayakan semula, diaktifkan semula MABM dengan mengadakan persidangan antarabangsa
Bahasa Melayu dan Mesyuarat Eksekutif Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Antara gerakan pengantarabangsaan Bahasa Melayu yang jelas, pada satu saat sekitar pada tahun 2000 hingga 2004, kami mengadakan promosi untuk mengangkat pengajian Melayu di peringkat antarabangsa. Ada suatu gerakan di Eropah, di negara Belanda, di Perancis, di Jerman dan juga di United Kingdom. Kami mengadakan jaraiwara ataupun jelajah ilmu, mengadakan seminar ataupun persidangan antarabangsa seperti di Universiti Leiden di Belanda, Universiti Frankfurt dan juga Universiti London di UK. Saya masih ingat bahawa antara kejayaan gerakan itu termasuklah penubuhan program Bahasa Melayu di sebuah universiti di negara Perancis, iaitu Universiti La Rochelle yang terletak di pinggir Laut Mediterania, di samping mengukuhkan program pengajian Melayu yang sedia ada di INALCO dan juga di beberapa buah universiti di kota Paris. Di Jerman kami mendapat sambutan yang cukup baik, terutama daripada Universiti Hamburg di kawasan kota pelabuhan Hamburg di bahagian utara Jerman, dan lebih-lebih lagi di Universiti Frankfurt yang juga dikenal sebagai Universiti Goethe, Universiti tokoh falsafah terkenal Jerman, Universiti Wolfgang Goethe, dan atau dikenal sebagai Universiti Frankfurt, yang mempunyai kekuatan yang agak luar biasa kerana tokoh-tokoh linguistik alam Melayu atau pengajian Melayu Indonesia seperti Profesor Baron Notofer, Profesor Angraf dan yang lain-lain terdapat di situ. Dan hingga kini Universiti Frankfurt merupakan antara universiti yang terkuat, yang cukup ulung dalam mengangkat pengajian Melayu termasuk bahasa Melayu. Selain itu, upaya pengantarabangsaan bahasa Melayu dilakukan dengan cukup pesat juga di Asia Timur, yang melibatkan negara China, negara dan Korea Selatan. Korea Selatan pada sekitar tahun 2004 itu kami mengadakan persidangan antarabangsa di Korea Selatan dengan kerjasama Hankook Foreign Studies University atau Universiti Pengajian Asing Hankook, yang kampus utamanya berada di kota Seoul dan ada cabang kampusnya di kawasan pedalaman. Ketika itu seperti ada 4 buah universiti yang membantu mengangkat bahasa Melayu dan pengajian Melayu selain di Seoul, itu Hankook Foreign Studies University. Di Busan ada juga Busan Foreign Studies University, ada juga Wusong University, pokoknya ada 4 lebih kurang universiti yang mengembangkan bahasa Melayu dengan dukungan dan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka. Di Oceania, iaitu khususnya di Australia, kami mengadakan juga persidangan antarabangsa bahasa Melayu. Sambil itu juga mengadakan mesyuarat sidang eksekutif majlis MABM yang dianggotai wakil-wakil dari pelbagai wilayah, dari Eropah, dari Asia Timur, Oceania sendiri, dari Malaysia, Indonesia. Dan persidangan di Melbourne, Australia itu cukup menarik kerana di situ menurut pengarah Jabatan Pendidikan Victoria State yang saya peroleh maklumatnya, terdapat 120,000 orang pelajar bahasa Melayu Indonesia dari peringkat sekolah rendah hingga peringkat universiti. Jadi potensi untuk kita mengembangkan bahasa dan pengajian Melayu di Australia itu cukup besar kerana sudah tersedia jumlah pelajar yang besar, lebih 100,000. Dan di peringkat universiti, 5-6 buah universiti di Australia memang terlibat dalam pengembangan pengajian Melayu. Universiti La Trobe, Universiti Nasional atau Universiti Kebangsaan Australia. Di Melbourne juga ada Melbourne University dan juga ada Deakin University, yang sempat pada tahun sekitar 2004-2005 kami membawa kumpulan pelajar dari
Universiti Deakin, Melbourne, untuk program musim panas selama 2 bulan yang kami tempatkan di kampus UPM pada ketika itu untuk pendedahan tentang bahasa dan budaya Melayu di lokasi ataupun di tempat penduduk-penduduk berbahasa Melayu, petani, nelayan dan sebagainya. Khusus bagi negara China, bermula pada tahun 2008 apabila saya dilantik oleh kerajaan Malaysia sebagai penyandang kursi pengajar Melayu pertama di Beijing Foreign Studies University, iaitu universiti menjadi pangkalan pengembangan bahasa Melayu di negara China. Bermula dengan beberapa buah universiti, pada saat ini sudah ada lebih kurang 15 buah universiti yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Ini bukan kursus bahasa Melayu, tapi program ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun yang melibatkan universiti-universiti di pelbagai provinsi yang dapat saya sebut. Selain di Beijing, beberapa buah universiti di Beijing ada tadi Beijing Foreign Studies University atau Universiti Pengajian Asing Beijing, Universiti Peking, Universiti Komunikasi China, ada di Tianjin ada Universiti Pengajian Asing Tianjin, kemudian di provinsi Guangdong, di kota Guangzhou ada Universiti Pengajian Asing Guangdong. Di Bandar Nanning, seperti bangkali kita ada Nanning, di sana juga ada Bandar Nanning, iaitu di provinsi Guangxi. Terdapat universiti, iaitu Universiti Bangsa-Bangsa Guangxi, yang menawarkan ijazah bahasa Melayu pada tahun 2008. Itu saya ingat sewaktu saya bertugas di BFSU, saya diundang untuk menjadi penilai program pertama yang dimulakan pada tahun 2008 di universiti tersebut. Demikian juga di tempat-tempat lain seperti di kota Kunming, iaitu ibu negeri provinsi Yunnan, telah dimulakan program ijazah bahasa Melayu pada tahun 2010, bermula dengan usaha awal oleh Konsul Jeneral Malaysia ketika itu, Encik Rosli Abdul, yang perlu saya sebut nama saya khusus kerana beliau lah yang mula-mula berbincang dengan saya untuk menubuhkan program ijazah bahasa Melayu di Kunming, Yunnan, atas nama Universiti Bangsa-Bangsa Yunnan atau Yunnan Mingzhu University di kota Kunming, salah sebuah universiti yang menawarkan ijazah kepada sejumlah atau dengan jumlah pelajar yang besar. Ya, kemudian di Loyang ada Dunia Akademi Tentera, sekarang sudah menjadi Institut Pengajian Asing, juga menawarkan ijazah bahasa Melayu. Di kota Xi'an, iaitu kota yang terkenal sebagai pusat pentadbiran kebanyakan dinasti Cina, telah menawarkan program ijazah bahasa Melayu pada sekitar tahun 2016 seingat saya, iaitu di Universiti Pengajian Antarabangsa Xi'an International Studies University. Demikian juga di tempat lain, di Hainan juga wujud sebuah kolej pengajian asing Hainan di Bandar Wenchang, menawarkan kursus diploma bahasa Melayu selama 3 tahun. Dan ada beberapa buah universiti dalam perancangan untuk menawarkan kursus ijazah. Yang terbaru ialah Tropical Ocean University di Pulau Hainan telah pun menawarkan program ijazah bahasa Melayu bermula September tahun ini, tahun 2020, dan telah pun menawarkan jawatan pakar asing dari Malaysia di samping pensyarah yang akan juga dilantik daripada kalangan pensyarah-pensyarah yang telah dilatih khususnya di tempat saya bertugas dulu di BFSU. Dan inilah kebanyakan pensyarah muda yang sekarang berada di pelbagai universiti di negara China, asalnya ialah mahasiswa yang lahir atau kami latih di Beijing Foreign Studies University oleh Profesor Wu Chongwu, saya sendiri, Profesor Su Yang ataupun Profesor Surya, bersama dia Dr. Adibah, Dr. Indah, Puan Sofia, Cik Johan atau nama Cina Hu Chong Chong, Cik Johan, dan juga ada pakar asing Malaysia yang pernah berkhidmat di BFSU seperti Puan Noraini, Hamid Dewan Pusaka, yang terbaru Puan Roziah
dari Malaysia. Jadi ternyata perkembangan pengajian Melayu, terutama bahasa Melayu, cukup pesat di peringkat antarabangsa. Selain itu di Rusia juga, dengan dokongan Persatuan Nusantara, salah seorang anggota tegarnya, timbalan presidennya, Persemadia Dr. Viktor Pogadev, yang puluhan tahun berada di Malaysia sebagai tenaga pengajar di Pusat Bahasa UM, kemudian di Fakulti Bahasa dan Linguistik UM, juga menjadi tenaga yang terus mengembangkan bahasa dan sastra Melayu di Rusia, dan juga rakan-rakan beliau yang lain. Khusus juga saya menyebut di Jepun, menurut data yang disampaikan oleh Puan Faridah Muhammad, iaitu pensyarah dari Malaysia yang sudah menjadi pensyarah bahasa Melayu lebih kurang 20 tahun di Tokyo Foreign Studies University. Ada sekitar 11 buah universiti yang menawarkan program bahasa Melayu, walaupun sebahagiannya tidak bertaraf ijazah, tapi sekurang-kurangnya kursus bahasa Melayu di universiti masing-masing. Saya dalam konteks Universiti Frankfurt itu tadi, pada tahun 2004, 2005 ke 2005 itu, atau 2006, ya 2004 ke 2006, saya mengadakan usaha untuk mengikat perjanjian persefahaman antara Universiti Malaysia dengan Universiti Frankfurt, dan ketika itu UPM, universiti yang sanggup untuk mengadakan kerjasama, maka termeterai perjanjian antara Universiti di Malaysia dengan Universiti Frankfurt. Dan pada tahun 2006 saya dilantik oleh Profesor Baron Notofer selaku pengarah Pusat Pengajian Asia Tenggara Universiti Frankfurt sebagai profesor pelawat atau profesor tamu, menyampaikan kuliah linguistik Melayu secara intensif kepada pelajar magister ataupun pelajar peringkat master, peringkat sarjana, yang bukan khusus dalam pengajian Melayu Indonesia, pengajian Asia Tenggara, tetapi kursus linguistik Melayu itu diwajibkan ketika itu, dan saya diundang untuk memberikan syarahan intensif pagi petang selama 4 jam, 5 jam, kadang-kadang 6 jam, untuk menyampaikan kuliah yang kira-kira setara dengan 1 semester, tapi diselesaikan dalam tempoh lebih kurang sebulan. Demikian juga pada tahun 2007, sekali lagi saya diundang oleh Universiti Frankfurt menyampaikan kuliah linguistik kepada kumpulan pelajar magister atau pelajar sarjana kumpulan lain, berdasarkan tajuk yang sama tetapi dengan tambahan beberapa unsur lain, terutama unsur sastra. Jadi saya melihat perkembangan bahasa Melayu dalam konteks antarabangsa cukup pesat. Baru-baru ini UPSI sendiri telah beberapa tahun yang lampau telah menubuhkan pusat bahasa Melayu di Tashkent, dan juara pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri pada tahun lalu, juaranya ialah dari universiti berkenaan, yang dilatih sebahagiannya oleh tenaga pengajar UPSI. Dan alhamdulillah, UPSI juga telah mengadakan kerjasama dengan Universiti Frankfurt beberapa kali mengadakan persidangan antarabangsa di sana. Saya kira 2 atau 3 kali. Terakhir 2015 saya sendiri turut hadir pada waktu itu menyampaikan salah satu ucap utama. Dan dengan penubuhan pusat bahasa di Universiti Frankfurt, pusat bahasa Melayu di Universiti Frankfurt, saya yakin bahawa Universiti Frankfurt akan lebih besar peranannya membantu mengangkat bahasa, sastra dan budaya Melayu dengan lebih luas. Bahkan UPSI juga pernah menghantar seorang pensyarah perkara Persemadia untuk menjadi sarjana tamu, melakukan penyidikan dan membantu program pengajian di universiti berkenaan. Ada juga beberapa orang calon PhD yang saya hormati mengikuti pengajian di Universiti Frankfurt, dan kita berharap dengan pendedahan di peringkat antarabangsa, pensyarah yang akan pulang ke Malaysia termasuk dari UPSI akan dapat meningkatkan martabat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Di Sri Lanka kita juga mengadakan program pengembangan bahasa Melayu awal sejak tahun 2000, sekitar tahun 2000,
telah diadakan kursus Bahasa Melayu di Pejabat Pusurujaya Tinggi Malaysia. Ketika itu Pusurujaya Tinggi ialah Datuk Iskandar Serudin yang sangat kuat semangatnya dalam mengangkat bahasa dan sastra dan kebudayaan Melayu, dan beliau dengan murah hati telah menggunakan pejabat beliau di Pusurujaya Tinggi Malaysia di Colombo sebagai kelas bahasa Melayu, dan staf ataupun juga isteri pegawai beliau dilantik menjadi tenaga pengajar, dan Dewan Bahasa Pustaka membekalkan bahan-bahan ajar dan juga menyemak kajian yang diadakan di Colombo. Demikian juga di Cambodia, seawal tahun 1990-an telah diadakan program-program khusus untuk imam-imam dan guru agama, kerana di Cambodia sebagaimana juga di Thailand, orang Melayu Cham yang berperanan adalah dalam kalangan imam-imam dan guru-guru agama. Jadi mereka ini dilatih secara intensif menguasai bahasa Melayu, tulisan Jawi, tulisan Rumi dan tata bahasa, serta juga penulisan serba sedikit, agar dapat mereka itu dibentuk menjadi jurulatih. Jadi latihan kepada jurulatih. Di Thailand demikian juga, saya kira pesat kerana ada 8 buah universiti yang menawarkan pengajian Melayu, terutama bahasa Melayu. Antaranya Prince of Songkla University, Universiti Pak Tani di bawah pimpinan ulama besar Persemadian Dr. Lutfi Ismail, di Universiti Songkla, Takshin University di Songkla, Universiti Takshin. Ada lagi universiti lain yang juga menawarkan program bahasa Melayu. Jadi dengan usaha-usaha yang masih berterusan ini, saya yakin bahawa bahasa Melayu akan terus diangkat menjadi salah satu bahasa antarabangsa yang pada zaman lampau memang bahasa Melayu telah menjadi bahasa antarabangsa, digunakan sebagai bahasa hubungan diplomasi dalam surat menyurat, dalam perjanjian-perjanjian setiap hari. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan dalam Facebook, Datuk Dr. Annabel Gallup yang menjadi kurator kanan di Museum British Museum di kota London menyiarkan cap-cap mohor yang semuanya menunjukkan kehebatan bahasa Melayu. Tulisan Jawi digunakan sebagai unsur penting dalam cap mohor pada surat-surat dan perjanjian antara kerajaan Melayu dengan kerajaan Belanda, Inggeris, Portugal, Spanyol dan kerajaan asing yang lain. Jadi, upaya pengantarbangsaan bahasa Melayu ini penting, bukan sahaja dalam soal meningkatkan imej negara kita dan tamadun Melayu, bahkan penting juga dalam soal perdagangan, kerana melalui pengalaman saya sebagai penyandang kursi pengajar Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing selama 2 kali, apabila pelajar yang lulus dari universiti itu sebahagiannya bekerja di Malaysia, sama ada dengan syarikat Cina yang melabur di Malaysia atau dengan kedutaan, dengan agensi berita, bahkan juga dengan institusi pendidikan tinggi seperti angkat di negara-negara yang mengembang, maka muncul karyawan di China, di CRI, China Radio International, di pusat-pusat beli belah juga bahasa Melayu diimarahkan dalam jual beli dengan pelancong di Malaysia dan Indonesia. Bahkan para pemandu pelancong di China fasih berbahasa Melayu. Bahkan setengah masjid juga saya dapati ada menggunakan bahasa Melayu untuk pelabelan seperti Dewan Salat, tandas, tabung wakaf dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang cukup bukan saja menarik, bahkan penting. Bahkan di kota suci Mekah, di Madinah juga, bahasa Melayu antara 1 daripada 5 bahasa dunia yang diletakkan di paparan untuk maklumat, untuk arahan dan sebagainya. Dan ini semua ialah potensi untuk bahasa Melayu kembali menjadi bahasa antarabangsa, dengan syarat orang Malaysia sendiri, sarjana di Malaysia sendiri berusaha terus mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam kuliah, dalam tulisan-tulisan buku, jurnal dan tulisan-tulisan lain. Dan demikian juga
agar bahasa Melayu dapat diangkat menjadi bahasa perdagangan, bahasa ekonomi, bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, undang-undang, sehingga orang akan melihat kekuatan bahasa Melayu di negara ini akan memberikan sumbangan besar pada usaha mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Kini kita berusaha supaya bahasa Melayu juga akan menjadi salah satu bahasa yang diterima di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu. Indonesia sudah mula bergerak ke arah itu, maka Malaysia saya kira juga wajar bergerak ke arah itu agar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kedua-duanya ialah dua varian bahasa Melayu, dapat diterima sebagai salah satu bahasa di Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNESCO dan di forum-forum antarabangsa yang lain. Kerja kuat dan iltizam dan kesungguhan warga negara Malaysia, khususnya yang memegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan, di institusi pengajian tinggi, itu sangat penting sekarang selain usaha Dewan Bahasa Pustaka, agar kita dapat menggembelingkan tenaga bersama-sama mengangkat bahasa kita sebagai salah satu bahasa dunia dalam zaman moden ini. Jadi UPSI sendiri mengadakan program-program antarabangsa. Saya sempat beberapa kali sudah ke China menjalinkan hubungan dengan Universiti Pengajian Asing Beijing, dengan Universiti Bangsa-Bangsa di Kota Nanning tadi, di Guangxi, dan juga Universiti di Hainan. InsyaAllah dengan demikian peranan UPSI di samping Dewan Bahasa Pustaka dan UPSI lain akan mudah-mudahan mengangkat, beberapa kali sebenarnya istilah mengangkat bahasa dan sastra budaya sebagai unsur yang dihormati. Memang sesungguhnya bahasa Melayu sudah pun dihormati di peringkat dunia, walaupun kadang-kadang kurang dihormati di negara kita sendiri. Ini saya kira usaha kita bersama, insyaAllah. Jadi dengan ceramah ringkas ini, saya berharap sama-samalah kita bahu-membahu dan bekerjasama merancang apa-apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan taraf bahasa kita selain sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan, juga sebagai bahasa antarabangsa melalui kapasiti, melalui ruang kerjaya masing-masing sebagai ilmuwan, sebagai pentadbir, sebagai duta, dan kerja yang lain juga, ya, dan bidang ekonomi juga, ya. Jadi dengan doa mudah-mudahan usaha kita itu diberkati Allah, kerana bahasa Melayu juga salah satu bahasa Islam yang patut diimarahkan, dimajukan di peringkat dunia, insyaAllah. Dan bahasa Melayu adalah bahasa kedua umat Islam yang terbesar sudah bahasa Arab. Sekian, salam Jumaat, mudah-mudahan semua dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersiaran dalam kenderaan kerana baru selesai bersyarat dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu juga saya kira usaha yang berterusan, ziarah bahasa kepada pemimpin kita supaya mereka dapat dilibatkan dalam usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa negara dalam semua bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.